ujian dahsyatnya tentang ujian iman di akhir zaman ini. Pada satu hadis Nabi SAW dari rawahul Muslim, an Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badirul bil a'malil fitanan ka qita'il lail muslim yusbihu ar-rajul mu'mina wa yumsih kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbih kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang bermaksud artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, bersegeralah badiru, bersegeralah kamu bil a'mal, bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah. Fitnah apa itu fitnah? Ujian berat terhadap iman. Kita beramal akhir zaman ni tuan-tuan, konsep amal akhir zaman, kita berada di akhir zaman dah ni. Apa bukti akhir zaman ni? Banyak dah petanda-petanda kalau kita lihat tentang akhir zaman ni timbul. Antaranya adalah bala bencana. Banyak berlaku bencana alam. Itu antara tanda-tanda akhir zaman juga. Banyak berlaku bencana-bencana alam, keadaan suasana. Kita cerita alam je, belum lagi cerita-cerita fitnah yang lain. Kita tengok dengan keadaan struktur ekosistem dunia ni seakan-akan tidak stabil. Tu mana kita berada di akhir zaman lah tu. Penghujung dah. Baik. Cuma di sini dikaitkan tentang bersegeralah kamu beramal. Makna kata dalam konteks hari ini, dalam konteks beramal ni, dalam suruhannya adalah bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah, yakni ujian berat terhadap iman. Akhir zaman ni dalam konteks kita hari ni beramal, yang menyebabkan kita hari ini tertangguh-tangguh beramal ni kerana bukan sebab apa? Bukan sebab tak tahu. Tazkirah ni rasa dah berbuih dah. Bukan kata ni bukan kata ratus dah. Berjuta kali tuan. Contoh fadilat solat awal waktu bukan tak tahu. Tahu dah. Tentang iman, tentang Islam ni dah sempurna. Tapi apakah kekangan yang kadang-kadang kita hari ini beramal ni ada sebagai satu yang menghalang dia. Apa dia? Di sini mengatakan kata Nabi SAW, ujian iman. Apa makna ujian iman? Kepercayaan kita, keyakinan kita kepada tawaran Allah Ta'ala ni semakin menipis di akhir zaman. Tawaran kesusahan, tawaran kesenangan dunia itu lebih diutamakan daripada tawaran kesenangan, kesusahan di akhirat. Contoh, mempersegerakan, mempercepatkan, mengutamakan solat. Itu tawarannya itu senang di akhirat. Tapi hari ini segera untuk solat mungkin menjadi halangan. Kerana apa? Keyakinan kita berbelah bagi kadang-kadang tu. Kalau yang bekerja ikut time waktu kerja tu ala kulli hal, ada timing ni yang meniaga ni. Saya selalu ulang perkara ni. Yang mana ahli-ahli perniagaan yang bebas waktunya, yang tidak terikat dengan siapa-siapa, dia hanya terikat dengan klien dia. Kadang-kadang ini menjadi satu bebanan untuk dia untuk menyegerakan tuntutan Allah Ta'ala pada diri dia. Adakah dia boleh buat tuntutan Allah di saat dirinya tiada siapa-siapa kawal waktu itu? Kalau bekerja mungkin, tapi kalau berniaga tidak. Kita bebas menentukan. Kan orang berniaga kan itu bebas waktu, tapi dalam bebas-bebas dialah yang banyak terbabas. Dalam bebas-bebas tu dialah yang paling banyak terbabas. Kerana apa? Kerana salah satu ataupun faktor utama lah, bukan salah satu faktor utama lah, ujian yang berat terhadap iman. Bagaimana perumpamaan Nabi SAW berat ujian iman ni? Seumpama malam yang sangat gelap. Nabi umpamakan al-lailul muslim, malam yang sangat gelap. Subhanallah. Suasana yang mana menggambarkan kegelapan, mana malam sangat gelap. Dalam malam gelap pula tu, sangat gelap. Kadang-kadang malam kan ada cahaya dia, malam cahaya rembulan. Ni malam gelap, yang mana diumpamakan lagi seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Bukan kufur dah, kafir terus. Subhanallah.
Iman kita ni, amal ni tuan-tuan, subhanallah, banyak amal akhir zaman dah tak menjamin sangat. Kita bimbang ni. Akhir zaman ni tuan-tuan, dalam banyak amal yang kita lakukan ni, silap-silap tak menjamin kerana keimanan berada di hujung tanduk. Ada gitu. Silap hari bulan, amalan yang banyak hancur, zas. Kerana Nabi contohkan, pagi dia beriman, petang dia kafir. Subhanallah. Atau yang mana seorang yang masih beriman di waktu petang, kata Nabi, kemudian pada esok harinya ia mudah menjadi kafir. Petang beriman, pagi esok kafir. Subhanallah. Jadi di sini dia telah menjual. Kenapa jadi begitu? Dia telah menjual agamanya dengan sedikit dari mata benda dunia. Apa maksud menjual agama ni? Ni kata menunggang agama, jual agama ni. Biasa jual agama ni ustaz dia kena. Yang tukang ceramah lah, datang bawa kereta canggih sikit, ni menunggang agama ni. Suka hati ke kadang-kadang, sian. Tak nafikan juga. Nunggang agama ni apabila kita melihat kelebihan pada dunia, sehingga kita mengurangkan apa yang sepatutnya disampaikan pada agama. Contoh dia bila kata dinisbahkan dengan duit, bila kata dia ni ceramah, dia ada duit, dapat duit, bila dapat duit tu dia seronok, tapi bila tak dapat dia kurangkan dia punya nilai dia. Tu pun tu masa tu bab dia kat tu. Bila ada bayaran dia, mula dia kuat sikit ceramah dia. Bila kurang sikit bayar dah, inilah kali terakhir saya datang, katanya. Letih juga dah. Jatuh. Tu kalau barangnya ustaz-ustaz lah. Saya lah tu kan contoh. Ustaz lah ni yang cakap ni. Tapi adakah ustaz saja yang jual agama ni, yang mengucap kalimah syahadah? Setiap yang dipertanggungjawabkan, yang orang agama ni, orang yang ucap lah. Berapa ramai yang jual agama dia kerana kerja? Jual agama maksud apa? Allah suruh solat awal waktu, Nabi suruh. Kerja utama apa? Solat. Berapa ramai orang jual solat kerana kerja? Malah kempen besar-besaran, tak apa lambat solat, kempen pula tu. Kenapa tak solat lambat? Tak apa, musyaqqah. Pandai pula sebut musyaqqah, ada halangan. Dan nak pula sekarang Allah uji, kena queue. Alhamdulillah, saya minta maaf lah potong queue tadi. Susah tu masuk. Kalau queue ni memang alamat dah datang lambat kan, jam tadi. Allahu Akbar. Susah tu. Allah uji, ni datang kena pakai mask, kena duduk, lagilah cabaran lagi kuat. Nak datang ke tak payahlah. Dah mula orang bising, apalah SOP ni berlebih-lebih, marah. Dia marah. Jangan marah, bawa bincang. Jangan marah. Benda kadang-kadang kita pun di luar kawalan. SOP ni di luar kawalan kita. Bukan kita nak AJK pun bukan nak macam ni. Kau tanya semua tak nak, yang buat undang-undang pun tak nak, semua tak nak. Tapi ada ketikanya kita kena akur dengan keadaan yang berlaku itu. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi kita tekankan di sini, hati-hati. Ujian yang amat dahsyat akan berlaku di akhir zaman apabila adanya pertukaran antara agama dengan dunia. Kita terpaksa, ataupun contoh lain adalah banyak pahala terkorban kerana harta. Ni jual agama ni. Patut dia sedekah. Semalam sedekah dah, lagi tak apalah kot. Kita jangan lebih sangat sedekah ni, short nanti. Ini cuma kategori yang masuk jual agama ni, dengan sedikit mata benda dunia. Dia lebihkan manfaat dunia. Bal tu'sirun al-hayatad dunya. Kata kunci yang mudah tuan, saya suka kaitkan dengan solat lah, waktu solat. Itu je. Banyak lagi ni terjemahan ni, saya ambil waktu solat dulu. Berapa ramai hari ini tergesa-gesa nak solat, sedangkan solat itulah kerja utama kita. Sebelum kita dapat kerja, sebelum dapat kerja kita buat apa? Solat. Kerja kita sekarang apa? Solat. Sampai bila? Sampai mati. Yang bayar gaji kita siapa? Allah. Bukti gaji itu datang pada mana? Manusia datang daripada mana? Allah.
Hakikat dah, terus tengok hakikat. Nah, memanglah kalau kita boleh nampak gaji pada manusia, pada kerja manusia bagi, tapi manusia datang pada mana? Takkan buluh betung? Tak. Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah aku yang menjadikan kamu. Kan clear tu. Memang hari ni kita boleh buat semua perkara, tapi satu benda kita takkan boleh buat. Apa dia? Diri kita. Bila kata diri kita, kita tak mampu nak buat, maka kita dari Allah. Maka semua perkara yang ada pada kita semua dari Allah. Sebab tu setiap kali ujian datang, innalillah wa inna ilaihi raji'un, dari Allah datang. Tu kadang bila ujian baru kita ingat tu, tersentak balik. Ingatkan duit dari kita, dah dari Allah. Ketika hilang duit, nak tahu tak duit tu dari Allah ke dari kita? Ketika duit hilang, nak jawab apa? Letak duit kat luar, tercicir, duit hilang, dia ajar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan dari Allah tu. Dari Allah duit ni datang, kepada Allah duit ni dikembalikan. Habis cerita. Setiap kali musibah yang datang, berlaku kehilangan, asalnya kita nampak kita yang mendatangkan atas usaha kita ni. Tak apalah, kadang-kadang orang kadang-kadang dia nak faham tu setara itu, nak kena hilang baru faham. Bila sebut kata duit kita ni kena dengan Allah baru dapat duit, ustaz ni sesat, ustaz ni syariat, ustaz syariat. Kita tahu dah benda syariat tu daripada kecil sampai ke sudah, syariat dah faham. Duit tu memang kita kena kerja, tapi soalannya kadang-kadang, adakah kita faham duit itu datang dari Allah? Tu soalannya. Ketika Allah uji, maka barulah kita faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kata duit bila orang meninggal tak ada kembali kepada mak pun, dah kembali pada Allah. Mak melahirkan, tetapi Allah menjadikan. Bila mati berbalik pada yang menjadikan lah. Baik, jadi sedang jemaah mata Allah SWT, kata kunci pada petang yang penuh barakah ini, kita kena sedar dan kita kena faham bahawa perkara yang menghalang kita untuk beramal bukan lagi sebab kita tidak tahu. Akhir zaman ni dengan live-nya, dengan kitabnya, dengan pengajiannya, subhanallah, ceruk mana pun boleh dapat tahu ilmu. Ceruk mana tuan-tuan, subhanallah, kat mana tempat pedalaman pun ada je live kadang-kadang dibuat. Kat sini pun boleh buat live. Bermaksud setelah kita tahu, yang menghalang kita untuk mengamalkan apa yang kita tahu itu, apa dia tuan-tuan? Ujian keimanan. Maka kata kunci di sini, apabila kita melihat ancaman ujian ini ditekan oleh Nabi SAW akan tibanya waktu, maka bersegeralah kamu beramal. Maka kita mula reset balik hidup kita ni. Nak mulakan segera amal ni, kalau tengok pada struktur amal, amal apa yang nak disegerakan? Solat.